Ini tidak, dia pergi pukul bahagian muka. Ini haram tau. Bang, itu dah tak taat bang. Cabut bang. Binatang pun Ustaz tak cakap macam tu. Habis nak letak dalam kategori apa ni Ustaz? Lebih teruk daripada binatang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera bagi mereka yang bukan Islam yang menonton Sembang Viral setiap malam di TV9. Janji dalam kehidupan kita pantas, padu, padat, pendek aja 10 minit. Penuh dengan info yang penting bermanfaat Ustaz. Dan bersama dengan saya, ni dia. Profesor Madya Datuk Dr. Al-Hafiz Ustaz Izzat Arif. Panjang sangat. Lagi 2 nak 10 Ustaz. Hebat Ustaz ni, hebat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya berhadapan dengan orang hebat dan kita semua berhadapan dengan orang hebat. Kita bukan nak tunjukkan kehebatan tetapi kita nak kongsi-kongsi pengalaman. Kita berkongsi-kongsi teguran kerana teguran itu bukan hanya untuk orang yang ditegur tapi untuk diri kita juga Ustaz Tentang kita cerita tentang sembang-sembang viral. Dalam kehidupan berumah tangga, memang jodoh pertemuan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian daripada haram jadi halal. Dengan hanya bersalam, akad nikah halal. Bagaimana tindakan seorang suami yang sepatutnya dalam Islam menjaga seorang isteri? Nabi SAW, dia pesan kepada semua suami, kalaulah isteri tu ada buat salah, cuba tegur dengan baik. Kalau tak mau dengar juga, alihkan tempat tidur. Kalau tak mau dengar juga, fadribuhun darban ghairu mubarrihah. Darbatan ghairu mubarrihah. Kalau dia tak mendengar juga, pukul tempat-tempat yang tidak mendatangkan kemudaratan. Contoh, ni kat ni, sini. Situ bukan sakit kena pukul, dia tempat berdaging. Ini tidak, dia pergi pukul bahagian muka. Ini haram tau. Tak boleh kita pukul isteri dengan tangan ni pada muka. Tumbuk apatah lagi. Ada orang ni pukul sampai koma bini dia. Hatta kalau isteri dia kurang ajar pun, isteri dia biadab pun, dia tak boleh buat orang perempuan macam tu. Sebab mereka adalah kaum yang lemah. Tapi sekarang ni tengok orang perempuan belajar Muay Thai. Suami Cakap pun masuk ICU kerana isteri weh. Ini ada berlaku juga. Saya kata dahsyat betul. Ramai juga yang memukul. Zaman-zaman dulu suami-suami ni garang-garang kan. Tapi zaman sudah berubah Ustaz. Tapi masih ada lagi yang pukul isteri sampai koma Ustaz. Itu satu perkara yang perlu kita ambil perhatian lah. Allah Subhanahu Wa Taala dia bagi kepada kita ni satu amanah besar. Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Orang lelaki ni dia mentadbir orang perempuan. Tadbir ni kena orang yang bijaksana, betul tak bang? Abang jaga Suhan filem ya? Suhan movies. Kenapa abang boleh jadi hebat? Sebab abang seorang pentadbir yang hebat. Allah tolong. Allah tolong. Selain Allah tolong, abang berusaha. Saya bila pergi ke pejabat abang, saya tengok abang cara abang berhadapan dengan staf begitu tenang, begitu profesional. Macam abang layan saya, ya Allah sangat teruk. Kan? Tak gurau. Ustaz, apa yang berlaku dekat rumah jangan menuduh pada saya. Tapi nak bagi tahu, abang punya pentadbiran sangat bagus. Alhamdulillah. Begitu juga kita nak mentadbir isteri. Bila Allah sebut ar-rijal qawwamuna 'alan nisa, orang lelaki mentadbir perempuan ni, maknanya dia kena mentadbir dengan bijaksana. Nabi bila isteri marah bom, Nabi diam. Aisyah radhiyallahu anha ada jealous sikit sehingga Nabi kata gharat ummukum. Ibu kamu iaitu Ummul Mukminin ni Aisyah telah mula cemburu. Ibu kamu dah cemburu, ibu kamu cemburu. Sampai macam itulah. Nabi tenang je. Nabi tak adalah pukul dan sebagainya. Tapi Ustaz, kalau katakan suami tu dah pukul, boleh tak isteri tu lari daripada rumah? Baliklah pergi mana-mana lari sebab apa dah suami pukul, tapi dalam Islam kata kena minta izin keluar daripada rumah, kena minta izin suami. Betul lah. Islam suruh kita ni taat pada suami. Selagi kata Nabi, la ta'ata fi maksiatil khaliq. Selagi mana tak mengajak kepada maksiat. Kalau dah suami badun dengan penumbuk, bagi lutut kat kepala, pukul dengan kerusi, bang, itu dah tak taat bang. Cabut bang. Boleh? Apa tak boleh? Wajib cabut. Tahan Allah ada maaf. Allah ada maaf. Kali ketiga Allah ada innalillah. Habis kalau dah innalillah, kalau suami pukul ni macam mana? Tak sempat minta maaf. Dah pukul isteri dia dah ni koma, lepas tu mati. Jawablah depan Allah. Maknanya tak sempat minta maaf. Oh, ini kes bunuh lah Ustaz. Kes bunuh sudah. Jangan main. Tak sengaja. Tak ada sengaja. Masa tu marah. Mana tak sengajanya? Sengaja lah kalau macam tu.
Tak sengaja ni kita main-main baling kursi jatuh ke bawah, kena atas kepala kru kat bawah. Innalillah, kru kat bawah. Itu tak sengaja. Ini tak, memang kau pukul, kau tumbuk, kau bagi benda-benda yang tak patut pada besi-besi atas kepala. Memanglah itu dipanggil membunuh. Ini boleh tak kita sifatkan sebagai satu sifat binatang, Ustaz? Bang, binatang tak buat macam ni lah bang. Habis nak cakap apa ni, Ustaz? Binatang kalau dia manusia, kekasih dia sayang, binatang, anak dia sayang. Binatang pun Ustaz tak cakap macam tu. Habis nak letak dalam kategori apa ni, Ustaz? Lebih teruk daripada binatang. Balhum adall, kata Allah Ta'ala. Lebih teruk daripada binatang. Sebab kita diberi akal. Itu amanah kita. Bagaimana awak boleh buat sampaikan isteri kita itu jadi sakit, jadi menderita. Macam abang cakap tadi, boleh tak mereka lari, buat report polis, kemudian ambilkan tindakan. Boleh minta cerai, Ustaz? Boleh bang, boleh. Jangan risau. Tapi kata dulu ada ustaz cakap, dia kata kalau isteri minta cerai tak cium bau syurga. Iyalah, kalau dah tiba-tiba Abang Rosyam duk sembang-sembang, tak ada apa masalah, tak ada ribut, tak ada angin, tiba-tiba isteri minta cerai, tak boleh lah. Jadi maknanya dia boleh lari, dia boleh minta cerai, tak ada masalah. Itu sebab dalam Islam dia ada talak, boleh bercerai. Kalau tak nak talak, dia ada cara dia, gunakan mahkamah. Kalau dia dengan mahkamah pun dia main-main, menyusahkan apa semua, boleh minta fasakh. Bila kita dah jadi seorang suami, kita nak berubah perangai kita supaya kita tak sampai ke tahap tu, Ustaz. Ada kat doa-doa dia ke, ataupun amalan-amalan yang sepatut kita buat. Jangan kita boleh cerita pasal orang hari ni. Kemungkinan benda tu boleh berlaku pada kita. Betul. Pertama, ni guru saya ajar ni. Orang yang pandai baran, dia boleh jadi cool dengan 3 amalan ni. Pertama, pastikan kita sentiasa berwuduk. Itu yang pertama. Nombor 2, amalkan baca surah Al-Insyirah lepas subuh. Lepas subuh. Ini bukan Nabi aja, ni ulama aja. Lepas subuh amalkan 7 kali. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizraka alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Baca 7 kali. 7 kali. Setiap pagi. Setiap pagi amalkan. Nombor 3, amalkan bila marah je selawat sebanyak 100 kali. Selawat 100 kali. 100 kali. Allah. 3 benda ni, Ustaz. Okey. Ustaz, ada tak amalan-amalan yang suami dia ni memang perangai macam ni, panas baran, suka maki, suka pukul, ada tak amalan atau doa yang isteri dia boleh baca suami tengah tidur memboskan supaya dia? Mungkin orang rumah Ustaz pernah buat pada Ustaz, mungkin boleh kongsikan. Dia buat kat saya buat kat dia balik. Tengok. Itu mantap kan? Okey. Datuk Dr. Harundin almarhum dia ajar baca surah Toha ayat 1 sampai 5. Toha ma anzalna alaikal Qur'ana tashqa sampai ayat yang kelima. Baca pada air, kan isteri kan buat air kan. Kak rumah kan, bila buat air kat Abang Rosyam tu, tolong perangai dia ni insya-Allah berubah kak sebelum meninggal dunia. Minta maaf. Kita baca Toha ma anzalna alaikal Qur'ana. Tiup. Kacau. Jangan mencerita kat suami. Senyap-senyap kan marah pula. Kan dia cuak. Kalau bomohkan aku tu kan. Lepas tu bila Abang Rosyam tidur, akak kat rumah baca atas kepala dia. Toha ma anzalna. Baca kat kepala dia. Atas bumbung kepala gitu. Kalau untuk habis anak lah lepas ni Ustaz, bila episod ni keluar habis semua jantan jadi baik. Abang Rosyam datang begini lah. Semua kru TV3 happy dan TV9 happy. Semua baik je. Ila Izrail. Macam tu. Assalamualaikum. Kalau tak pasti jangan kongsi. Jadi lembut pula dah. Itu jadi lembut. Itu kena baca ayat lain pula. Kena baca ayat besi. Jadi itu amalan-amalan dia Ustaz boleh. Yang boleh kita amalkan. Sebenarnya benda ni ada di dalam Al-Quran. Ada dalam hadis-hadis, ada juga para ulama mengajar kita sebagai seorang manusia, khasnya orang lelaki, janganlah kita bertindak ikut sesuka hati. Jangan kita kongsi kalau tak pasti. Jangan kita buat wakaf dosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera bagi mereka yang bukan orang Islam yang menonton Sembang Viral setiap malam. Kalau kita puas hati, kita PM tepi. Bye. Terima kasih, Ustaz.